Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis. Yang saya hormati Tuan Nazir, Barisan Al-Ali Jawatan Kuasa, seterusnya para sukarelawan Masjid Al-Falah Kampung Jenjarum, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapatlah kita bertatap muka bersempena dengan program Istiqbal Ramadan sempena menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak 1444-2023. Malam ni saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu Ramadan Bulan Tarbiyah. Hadirin hadirat sekalian, jika tidak silap kiraannya pada malam ini kita dah pun memasuki 26 Sya'ban. InsyaAllah lagi 5 hari kita akan didatangi oleh tetamu agung. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir, Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat, itulah buah amal yang berkat. Memasuki penghujung Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan, ayuh kita persiapkanlah diri untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Sebab itu tanda orang beriman, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, mereka ini sentiasa bersiap siaga, khususnya bila nak menyaut seruan daripada Allah. Apatah lagi bila turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini semboyan, panggilan. Oi, mari semua. Ini panggilan. Yang memanggilnya bukan calang-calang, Allah. Maka bila panggilan ini telah dikumandangkan, maka sifat orang beriman, dia mesti buat persiapan. Jangan jadi sampai at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Apabila kewajipan telah datang, masih dia belum bersiap menjalankan kewajipan itu. Ketidaksiapan seseorang adalah salah satu tanda dia meremehkan perintah. Sebagai contoh, solat. Kita nak semayang, kita buat persiapan. Bahkan sebelum azan berkumandang, orang beriman sudah pun bersiap. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, janganlah engkau menjadi seperti hamba yang berlagak sombong, tidak datang ke masjid kecuali hanya dipanggil. Maka datanglah sebelum azan dikumandangkan. Sampai begitu salafus salih, begitu halus perasaan mereka. Sebab itu selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dia mesti berada dalam masjid sebelum azan dikumandangkan, sebagai simbol
preparation sebelum datang kewajipan. Sama juga dengan haji, kita buat persiapan sebelum berangkat daripada haji. Maka di dalam Ramadan yang bakal bertandang kurang lebih 5 hari lagi, ayo buat persiapan. Cuma pada malam ni kita ingin membincangkan bagaimanakah Ramadan boleh dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah oleh Allah kepada kita. Pertama, mari kita melihat apakah matlamat utama puasa Ramadan. Apakah main objektifnya? Setiap perkara dia mesti ada main objektif. Kita kalau mengarang surat, buat permohonan apa sajalah, kewangan apa saja, yang orang paling nak tahu sebelum meluluskan sesuatu, apa objektif utama benda itu diwujudkan. Dalam konteks Ramadan, main objektifnya adalah takwa. Itu objektif paling utama. Kalau kita rujuk dalam Quran, Allah sendiri menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Mana panggilan untuk kita? Maknanya orang yang malas puasa, tak suka Ramadan, dia tak termasuk dalam panggilan ini. Maka kita dikecualikan daripada senarai orang beriman kalau kita tak berminat dengan Ramadan. Ini hanya dipanggil kepada yang terpilih saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada aku, kata Allah, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu. Apa sebab? Di hujung itu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Saya ingin berkongsi pada malam ini tentang beberapa terjemahan yang bagi cara peribadi saya melihat terjemahannya kurang tepat. Apabila ada di kalangan orang yang membaca ayat ni dengan terjemahan, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, itu diterjemahkan mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada penceramah yang terjemahkan semoga kamu bertakwa. Malam ni kita nak melihat, benarkah perkataan la'alla itu bermakna mudah-mudahan? Apa makna la'alla? Banyak sekali ayat Al-Quran yang memuatkan kata la'alla. Ada 114 kali direkodkan dalam Al-Quran. Perkataan la'alla ini digunakan dalam pelbagai bentuk. Kemunculannya juga berbeza-beza. La'alla disebut 3 kali, la'alli disebut 6 kali, la'allana disebut sekali, la'allaka 2 kali, la'allakum 59 kali, la'allahu 3 kali. Biasanya dalam terjemahan yang kita biasa dengar, kalimat la'alla ini dialih bahasakan menjadi semoga, ataupun mudah-mudahan, ataupun supaya, ataupun agar. Namun sebenarnya hadirin hadirat sekalian, konteks ayat la'allakum tattaqun adalah pernyataan eksplisit daripada Allah. Maknanya begini, kata Ibnul Athir, kalimat la'allakum tattaqun itu kurang tepat kalau diterjemahkan menjadi semoga kamu bertakwa. Tetapi yang paling tepat adalah diterjemahkan supaya kamu pasti bertakwa. Itu beza. Atau kalimat yang semaknanya atau senada dengannya. Maknanya Allah Ta'ala menyebutkan melalui puasa Allah jamin pasti engkau jadi orang takwa. Kalau bahasa Inggeris dia bukan hopefully, dia bukan perhaps, dia bukan perchance, tetapi definitely. Definitely. Bahasa kita confirm lah. Artinya kita terjemahkan, wahai orang beriman, puasalah kamu sebagaimana diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, dan kamu kalau lakukan itu pasti kamu bertakwa. Cuma bagaimana nak takwa itu ada syarat-syaratnya. Sama juga tattaqun. Perkataan tattaqun ini adalah kata jadian daripada kata dasar waqa.
Waqa ini maknanya melindungi, maknanya menjaga, maknanya menutupi. Tetapi kita nak faham mudah, la'allakum tattaqun, kita terjemahkan jadi takwa sahaja. Tapi dia lebih daripada itu. Puasa ini kalau engkau buat, kata Allah, kamu pasti akan dilindungi, kamu pasti akan dijaga, kamu pasti akan ditutupi. Itu lebih mendalam lagi maknanya. Sebab itu bila digabungkan kalimat la'allakum tattaqun, dan dalam Quran bukan sekali Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Dalam Quran ada 6 tempat Allah Ta'ala menyebut kalimat la'allakum tattaqun, dan semuanya menjurus kepada satu maksud, engkau pasti dijaga oleh Allah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga orang sebelum kamu, supaya kamu pasti terlindung daripada kemurkaannya. Sama juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 63, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, dan kami berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalam pesanan itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu terlindung dari kemurkaan kami. Dia tak terjemahkan la'allakum tattaqun tu supaya kamu takwa, tapi supaya kamu pasti terlindung dari kemurkaan kami. Sama juga dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup untukmu, wahai orang yang berakal, agar kamu pasti terlindung daripada kemurkaan Allah. Sama juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, disebutkan juga dalam surah Al-A'raf ayat 171. Ini saya bagi homework lah ke tuan-tuan, bacalah sendiri ayat-ayatnya ya. Artinya apabila Allah Ta'ala sebut, aku suruh kau puasa, kalau kau ikut law, undang-undang dia, kau pasti akan jadi orang takwa. Confirm, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tidak, tak ada doa-doa dah, memang confirm. Dan untuk ibadah puasa saja secara khusus lagi, Allah berikan lagi penjelasan tambahan dalam ayat lain, la'allahum yattaqun, iaitu sebahagian daripada ayat, summa atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dan hendaklah kamu sempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Janganlah kamu campur isteri kamu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Inilah ketetapan aku, ini undang-undang aku, kata Allah. Maka jangan kamu dekati. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka terlindung dari kemurkaanku. Sebahagian ayat 187 surah Al-Baqarah. Maka hadirin hadirat sekalian, puasa Ramadan sememangnya merupakan tarbiyah Allah untuk mengembalikan kita kepada sifat ketakwaan. Sesuai dengan main objektif dia, nak hasilkan produk orang beriman yang bertakwa. Untuk mendapatkan result ataupun hasil produk yang bertakwa itu melalui satu proses. Prosesnya itu macam kilang. Kita kalau kilang ada banyak department, ada banyak bahagian. Kilang dia tak ada satu bahagian saja. Kita ambil contoh kalau kilang kereta. Saya biasa ceramah kalau kilang kereta, kilang Pro 2.
Kilang lain belum sampai lagi. Kalau Pro 2 tu terkenal lah, dia punya produk-produk Pro 2 ni begitu masyhur sekali lah. Start daripada zaman Kancil, Rusa, Kembara, Kenari, Kelisa, Myvi, Biba, Alza, Beza, Azia, Arus, Ativa. Itu anak beranak Pro 2. Untuk nak melahirkan anak-anak dia tu dalam satu kilang di Sungai Choh, di Rawang. Jadi dalam kilang dia itu, dia tak ada satu department saja, dia ada banyak department. Dia ada stamping, ada department body assembly, ada painting, ada engine and transmission, ada trim and final assembly, ada unit pemasangan tayar. Setiap bahagian atau unit ini dia buat kerja dia masing-masing nak mencipta satu produk, sama ada namanya Ativa, Arus, Azia, Beza, Alza dan bagai-bagai lagi. Maka end produknya dapatlah produk yang berkualiti. Dan kalau Pro 2 saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ini antara kereta yang berkualiti. Bukan iklan ni, tidak, nak cerita saja. Dia kalau Pro 2 ni dia dapat nilai purata DPU, dia panggil defect per unit. Mana kecacatan satu unit untuk PGM, Pro 2 Global Manufacturing Sdn Bhd 0.1. Ini kualiti tinggi. Maknanya satu kecacatan dalam setiap 10 kenderaan yang dia pasang. 10 kereta, satu cacat. Baik tu jarang jumpa kereta Pro 2 rosak tepi jalan, jarang. Brand lain tak payah sebutlah, kan kena saman pula. Asyik menyandar tepi jalan. Wah, kalau Pro 2 Myvi tu king betul, king dia panggil. Orang panggil king lagi. Nak Myvi biru, king betul. 0.01, mana dia 0.1. 10 kenderaan, satu kecacatan. Ada mereka sekarang nak lawan Jepun. Kilang-kilang di Jepun, sebagai contoh di Toyota 0.01 DPU. Maknanya satu kecacatan dalam 100 kenderaan. Lagi berhalus lagi dia orang punya cara kerja. Tapi kesempurnaan tak ada. Takkan mungkin 100% sempurna. Apa sebab? Kerana yang sempurna hanya dia. Allah je yang sempurna. Makhluk cerdik macam mana pun mesti ada skru tercabut satu, mesti ada longgar juga. Yang sempurna dia. Jadi balik kepada cerita Ramadan tadi. Ramadan ni dia ada banyak department. Dia ada department of puasa, department of tarawih, department of sahur, department of imsak, department of tadarus, macam-macam department. Gabungan daripada department yang pelbagai baru membentuk produk kita. Kalau kita ikut satu department saja, puasa je, tak jadi produk yang bagus, cacat lah. Kita kena lalui tarbiyah tarawih, tarbiyah puasa, tarbiyah tadarus dan bagai-bagai lagi. Yang penting end result dia adalah takwa. Maka hadirin hadirat sekalian, bagaimana Ramadan boleh membentuk ketakwaan kita ini? Saya nak berkongsi pada malam ini, ada satu senarai semak ataupun checklist yang dikongsikan oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ada menulis satu makalah tentang berkenaan kesan tarbiyah Ramadan kepada para puasawan. Dia panggil orang berpuasa ni puasawan. Nak jadi jutawan tak mampu, puasawan sajalah. Nombor satu, kata dia, kesan daripada tarbiyah Ramadan, benda ni kalau tak ada pada kita nanti, kita gagal lah, kita jadi produk yang cacat. Kalau nak jadi produk yang sempurna, mesti ada checklist ini. Pertama, hasil daripada kilang Ramadan melahirkan puasawan yang mana fizikalnya bertambah sehat dan jiwanya amat bahagia selepas dia selesai madrasah Ramadan ini. Sebab itu alhamdulillah, sebenarnya kita bulan puasa ni sepatutnya kita menjadi lebih sihat, lebih badan lagi cantik, kesihatan makin bagus. Sebab kita dah banyak berpantang banyak perkara. Orang yang isap rokok 14 jam dia dah stop isap rokok, berapa batang dah dia dah jimat dah di situ. Jimat duit, jimat paru-paru dia pun bersyukur paru-paru dia. Ya Allah, leganya aku bulan puasa berehat. Kalau tidak hari-hari main asap dah macam kedai snooker dah paru-paru dia tu. Ni contoh sajalah.
Tapi maghrib sekarang macam kereta api tanah Melayu lah asapnya sekarang, itu cerita lain. Tapi dia merehatkan. Begitu juga perut. Perut kita ni tuan-tuan, dia macam kilang juga. Perut kita bekerja tanpa henti. Tuan-tuan mungkin perut tak bekerja masa tidur Masa lain mengunyah, minum, mengunyah, minum, mengunyah. Dua tu selalu berlaku. Saya ingat masjid ni je AJK tak agih air. Kalau masjid lain sambil ceramah tu lah dia agihnya air setiap orang. Sambil menengok jawab kat 10 minit mengagih air ke setiap jemaah. Ni contoh sini bagus ni, okey. Tapi habis ceramah kan makan pula lagi, la ilaha illallah. Perut kita ini dia panggil organ enterology. Sepanjang bulan puasa organ enterology kita berehat. Setelah mereka bekerja keras selama 11 bulan. Bayangkanlah perut dengan rembesan hidrokloriknya, kerjanya nak memecahkan protein yang masuk. Kemudian ada small intestine, nak menyerap pula nutrisi daripada makanan yang kita masuk tu, mana dia nak sedutkan yang berkhasiat, nak saringkan. Kemudian kolon, pergerakannya dalam perut kita nak mengeluarkan sisa makanan yang tak berfaedah melalui rektum supaya dibuangkan keluar. Ini non-stop bekerja. Tapi bila Ramadan, berehat, kilang tu sekejap. Cuma maghrib kan dia OT semula lah. Maghrib kan dia overtime sampai pukul 3 pagi. Mengunyah je kerja kita ni tuan-tuan. Baik tu orang kalau Ramadan, cuba tengok berat badan dia. Kalau berat badan dia bertambah, something wrong. Tak sepatutnya berat badan bertambah bulan Ramadan. Dia telah gagal di dalam pentarbiahan Ramadan. Sepatutnya makin smart. Baju raya buat awal bulan Rejab, pakai Syawal longgar habis. Sebab kurus dah. Baik itu 3 cara makan di bulan Ramadan ni. Pertama, orang makan sekadar keperluan, iaitu hanya untuk nak menegakkan tulang rusuk saja, nak menegakkan letih dan penat kita. Yang kedua, ada orang makan untuk nak mencukupkan, iaitu dia nak mengisi 1/3 perut dengan makanan, 1/3 dengan minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Dia tak boleh lebih kota 1/3, 1/3, 1/3. Kalau terlebih 1 portion, dia akan tendang. Tendang, kita sendawa. Maknanya kita ganggu kota orang lain. Tapi orang kita bila sendawa, maknanya syukur nikmat. Alhamdulillah, tambah lagi. Padahal tu dah warning, kau dah curi ruang orang lain. Itu ruang napas, kau dah ambil napas punya ruang. Maka ada jenis yang ketiga, orang makan terlampau berlebihan. Dia bantainya cendol masa berbuka 3 mangkuk. Cendol 3 mangkuk. Akhirnya sembahyang maghrib masa sujud, keluar balik cendol ke hidung. Overdose. Ambil panjang ni cendol rupanya. Sebab itulah saya pesan diri saya dan tuan-tuan, Nabi SAW dia minta umat dia jaga makan. Kena jaga makan. Ada orang bagus sembahyang tak tinggal, sunnah Nabi ikut, tapi bab makan dia kalah. Jangan. Nabi sangat suruh kita jaga makan. Makan ni bukan benda kecil. Makan bukan benda kecil. Lepas tu setahun sekali Allah Ta'ala suruh juga kita ni tak makan seharian sampai petang. Sebab makan ni benda yang besar, agenda besar. Pertama, dosa manusia pertama adalah makan. Dosa manusia pertama bukannya membunuh, bukan Habil dan Qabil. Dosa pertama Allah Ta'ala rekodkan di dalam surah Al-A'raf ayat 22. Alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adum mubin. Bukankah aku dah larang kamu berdua jangan dekati pokok itu, dan aku dah pesan setan itu musuh yang nyata. Surah Al-A'raf ayat 22. Dosa pertama manusia adalah makan. Nenek moyang kita dulu makan. Sebab itu dalam tafsir Israiliyat disebutkan, tafsir Israiliyat ni maknanya tafsir daripada agama Yahudi, Nasrani. Sebab mereka pun kenal dengan Adam dan Hawa, tapi dia ada pahaman yang lain. Jadi bagi kita orang Islam, tafsir Israiliyat boleh dibaca, boleh didengar.
Tetapi terserah pada kita, nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Itu orang panggil tafsir Israiliyat. Dalam tafsir Israiliyat ada disebutkan Nabi Adam dulu, masa dia makan buah khuldi, buah larangan itu, dia makan sebiji, dia telan, lekat dekat sini, dekat tekak dia ni. Itu sampai sekarang lekat, menjadi kenang-kenangan pada orang lelaki-lelaki. Tu buah halkum ni kononnya lah, supaya jadi kenangan. Ini moyang kita dulu dipersilakan turun ke dunia daripada surga kerana makan. Jadi kita pun bila nak makan kena ingat itu, ini halkum itu. Tuan-tuan kalau tak ada halkum, pindah duduk belakang pakai telekom. Macam mana tak ada halkum pula duduk depan pula lah. Duduk belakang. Puan-puan pun kalau ada halkum duduk depan. Lepas tu katanya Siti Hawa makan banyak, 2 biji dia makan, telan, lekat juga, tak tahu kat mana, cek sendiri. Ni Israiliyat, saya takkan ada yang percaya pula ya. Nak percaya boleh, tak percaya boleh, tak ada masalah. Tapi puncanya makan. Yang kedua, Nabi suruh kita jaga makan sebab punca penyakit makan. Tuan-tuan, kalau kita tengok artis-artis rock kapak yang sekarang dah umur 60-an, 50 lebih, sihat-sihat daripada kita lagi. Kita pun heran, macam mana dia orang ni main gitar, kurus-kurus semua, sihat, rambut panjang. Dia orang tak makan. Geng ni rokok dengan air hidup lah. Dia tak makan. Makan ni mendatangkan musibah. Kalau tak dijaga, kita orang masjid kan asyik makan je kerjanya. Dan nak ada penceramah macam ni, macam-macam makan boleh disediakan. Sebab itu mau Kukis, Raja Mesir, dia pernah kirim doktor, tabib ke Madinah untuk buat medical check up sebagai persahabatan. Dia hantar ke Madinah nak cek medical check up Nabi, sahabat-sahabat saja, persahabatan. Ketika pasukan berubatan dari Mesir cek kesihatan para sahabat, mereka dapati mereka tak ada penyakit. Tak ada penyakit yang teruk-teruk. Lantas pasukan perubatan ni tanya kepada baginda Nabi SAW, apa rahsia orang Madinah ni tak ada yang kena sakit kronik? Apa jawapan Nabi? Nahnu qaumun la na'kul illa an ju'in wa idza akalna la numli'u nafsana min at-ta'am. Kami ni satu kaum yang makan bila lapar saja. Makna tak ada istilah mengunyah, jajan, tak ada. Tak ada. No such thing. Popcorn ke apa tak ada. Macam kita kan bawa kereta ngunyah kacang, penuh kacang, tak habis kacang kuaci, kita kan mengunyah non-stop. Tak. Nabi sebut kami ni makan bila lapar. Dan wa idza akalna, dan bila kami makan, la numli'u nafsana min at-ta'am, kami takkan penuhkan badan kami ni dengan makanan. Mana makan sekadar makan saja. Sehingga kan dalam pasal pengharap ada menyebut al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa wa ati kulla badanin ma'awatahu. Perut ini adalah sarangnya penyakit. Berpantang adalah raja segala ubat. Dan berikanlah kepada perutmu apa yang dia biasa saja. Jangan makan yang luar daripada kebiasaan. Sebab itu saya nak berkongsi pada malam ini kajian daripada Kementerian Kesihatan. Sekarang ini masyarakat kita ramai menghadapi risiko penyakit berbahaya ataupun penyakit kronik yang tidak berjangkit, dia panggil non-communicable diseases. Dan ini agak berbahaya. Penyakit-penyakit ni penyakit yang bukan berjangkit. Contohnya penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, saluran darah tersumbat, stroke, tekanan darah tinggi, hipertensi dia panggil, ataupun hyperkolesterol, kolesterol tinggi, kencing manis, barah ataupun kanser. Ini semua bukan penyakit berjangkit. Dalam masjid kita ada orang yang kena kanser. Tuan-tuan duduk sebelah dia, balik kan tuan-tuan tak kena kanser. Kenapa kena? Saya rasa berjangkit lah. Program malam tu saya pergi, dia tu memang ada kanser. No, kanser tak berjangkit. Tiba tuan balik sakit jantung. Apa sebab tiba-tiba kena? Tak tahulah. Aku rasa pakcik sebelah aku tu dia ada jantung sakit. Aku yang berjangkit. Ni bukan COVID. Penyakit-penyakit itu dia dapat kerana amalan gaya hidup. Dia bukan kerana berjangkit. Amalan gaya hidup. Jantung, kencing manis, angin ahmar, kanser, darah tinggi, gagal buah pinggang, rosak paru-paru, penyakit tulang, itu semua lifestyle.
8.7 juta rakyat Malaysia tak makan sayur, tak makan buah. 7.2 juta rakyat Malaysia tidak menjalankan aktiviti fizikal yang sepatutnya. Tak ada exercise, tak ada jogging, tak ada apa. Buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak ada benda dibuat. Mengunyah kerja. Tak masuk lagi yang misal rokok, minum arak. Ini semua boleh merosakkan badan. Sebab itu laporan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan merekodkan 5.6 juta rakyat Malaysia umur 18 tahun ke atas dah mengalami masalah berat badan. Ni orang muda, awak jangan buat malu company. Kami dulu pernah muda juga. Tuan-tuan, kita muda umur 17, 18, badan solid tuan-tuan. Mana ada gemuk macam budak-budak sekarang. Lemak dia boleh main gitar. Kodok. Apa benda ni? Bukan menghina, tidak, bukan body shaming, ni sayang. Sebab kita pernah muda. Kita ni gemuk ni sekarang. Dah tua-tua ni, metabolisme dah kurang. Isteri suka masak, masjid asyik kenduri, gemuk. Tapi umuran muda tak sepatutnya. Sebab kita pernah muda. Itu kita boleh marah. Tak percaya, datang rumah tengok gambar masa kami kahwin. Besar mana badan kami, kecil-kecil je. Sebab itu ini tidak bagus data ini. 27.8% penduduk di Selangor mengalami obesiti. 17.5% kena kencing manis. 30.3% kena darah tinggi. 28% ada masalah jantung. Kita seolah-olah tidak amanah kepada badan kita sendiri. Apa sebab? Sabda makan tak ada jagalah. Itu sebab Ramadan ini dia datang tarbiyah kita. Ente mesti mau jaga makan tau. Bere boh jaga makan. Tak benarkah kita jaga makan? Ayat ini saya ingat kita akan lebih detailkan kemudian. Sebab sebentar lagi rasanya akan masuk waktu solat fardu isyak. Jadi kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Dah sempatlah Bilal untuk buat persiapan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
Saya mesej. Apa ni announcement kan? Tak lalu. Mohon dalam sebentar di sini ada satu pengumuman. Untuk teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada malam ini semasa kuliah masih ada berjalan dan akan bersama selepas ini kita akan adakan kutipan untuk tabung imarah masjid Kampung Jejaro. Sebentar lagi akan ada petugas yang akan pusing kepada jemaah untuk memberi persembahan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih. Sudah tak? Sambung. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Saya mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah kita untuk kita sambungkan huraian pada malam ini. Mohon izin daripada hadirin hadirat sekalian. Kita sedang membicarakan tentang Ramadan sebagai satu bentuk madrasah untuk Allah Ta'ala nak tarbiyah kita, nak membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab itu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu proses pembentukan ataupun tarbiyah itu adalah dengan memastikan kita jadi lebih sihat selepas daripada Ramadan, hasil daripada tarbiyah sepanjang Ramadan. Dan kita kena akui tuan-tuan, kita selama 11 bulan makan kita tak kontrol, tak jaga. Maka jangan heran data-data terkini menunjukkan banyak penyakit-penyakit yang sedang menimpa masyarakat kita. Ada masanya menimpa kepada orang yang masih muda lagi. 30-an dah kena kencing manis, 40-an dah kena stroke. Padahal ini penyakit-penyakit orang pencen kalau dulu. Ayolah kita kawal nafsu makan. Minum kopi bercampur susu, kalau tawar ditambah gula. Jangan diikutkan hawa nafsu, lama kelamaan menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan ke rumah setinggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Masalah orang kita pula kalau bab makan, peluh berkira, makan berselera. Masa makan bersimbah peluh, kalau bekerja asyik mengeluh. Puncuk lebah gading gajah, bekerja segan tapi bila makan gagah. Itu masalah. Habis majlis ni sekarang, banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih, duduk tak beralih. Apatah lagi Ramadan ni nanti pesta makanan. Pergi ke bazar Ramadan ni bukanlah kita nak marah orang berniaga, kesian. Saya kesian orang berniaga bazar Ramadan, saya kena bantai ke penceramah. Tidak, bukan nak nasihat ke kita ni, sama kita ni. Beli banyak bagus, tapi jangan makan seorang. Sedekah, itu bagus. Beli murtabak 10, bukan untuk kita. Sedekah masjid, sedekah anak yatim, itu tak apa. Tapi hati-hati untuk diri sendiri. Yalah, makanan banyak, rojak pasembo, nasi kandar, laksa pening, cendol, cakwe tiaunya lagi, popiah basah, rojak buah, mi goreng mamak, berlagi murtabak. Kalau Ramadan tak payah ceritalah murtabak ni. Bulan lain makan murtabak tak apa sedap lah. Ramadan pula sedap makan murtabak. Sama ke nasi Arab yang baling telur sambut tu, bulan lain tak sedap, bulan puasa je sedap.
Nak kalau beli sambil beratur daripada pukul 12, dia lagi sedap. Kajian yang pernah dibuat oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, atau sekarang dikenali sebagai SW Corp sekarang ini, bila Ramadan, sisa makanan saja menokok jadi 55%. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak pelupusan sampah di 8 buah negeri menguruskan 15,000 tan sampah makanan saja. Berapa teruknya kita. Walhal kalau kita betul cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Tak pernah. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin mutawaliyatin. Kata Aisyah, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Hari ni dia kenyang, esok dia akan lapar. Lapar maknanya puasa. Kalau hari ni dia kenyang, esok dia kenyang, lusa dia lapar. Dia takkan kenyang 3 hari berturut-turut. Kita campur malam ni dah berapa hari kekenyangan? Hari ni saja kenduri 3 dah kenyang lah. Esok lagi campur anak cucu balik lagi, ajak makan tom yam lagi. Ni contoh. Nabi kita makan sikit, kita sikit-sikit makan, payah. Nabi seorang yang jaga makan, kita asal berjaga makan, asal berjaga makan. Nabi makanannya semua jadi ubat, kita sekarang ubat pula dah jadi makanan. Berbonggol-bonggol tekak makan ubat pagi-pagi, guk cair darah ada itu ini. Apa sebab? Ya, kita tak boleh nak salahkan benda dah berlaku. Tapi adik-adik yang mula-mula ni, jaga kesihatan. Orang kita pula kalau makan, la ilaha Allah, terutama orang masjid ni, bukan marah ke orang masjid, tidak. Kita orang masjid kena jadi contoh. Patutnya di masjid ni kena sediakan alat gimnasium. Biar orang bukan Islam, kawan-kawan kita di luar tengok, orang masjid ni smart-smart badan dia lah, tough, semuanya fit. Apa sebab? Datang ada exercise. Ini datang semua keluar pagar gitu. Ni bukan masjid sini, tempat lain. Ada masa masjid hidang kambing. Wow, kalau makan kambing bakar, jemaah punya makan berminyak-minyak mulut ni. Semua mata tutup sebelah dah. Oh, masuk surga dah kita hari ni. Makanan sunnah, Masya Allah. Oh, dia makan kambing tu rasa masuk surga. Orang tak masuk surga makan kambing lah. Orang masuk surga semayang. Ada kau masuk surga makan kambing? Makan ayam pun masuk surga juga. Tuan-tuan, jangan sebut makan kambing bakar tu sunnah. Jangan. Kita benda tak tahu, buat tak tahu. Jangan buat tahu. Kena ada dalil. Kalau kita nak kata, hari ni kambing bakar Ustaz, ni sunnah Nabi, jangan petik nama Nabi. You nak makan, makan lah. Jangan petik nama Nabi. Terutama orang kalau nak meniaga kambing bakar, jangan, ini makanan sunnah. Jangan, tak boleh begitu. Benarkah Nabi makan kambing bakar? Ini kena banyak dikaji lagi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini pembantu Nabi, khadam Nabi, lama dia jaga Nabi. Kata dia, ma'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laqi Allah. Saya jaga Nabi, saya tahulah Nabi tak pernah makan roti yang empuk. Roti lembut tu dia tak pernah makan. Tak mampu nak makan. Dan tak pernah juga syatan masmutatan, Nabi tak makan kambing dipanggang sampailah dia wafat. Saya tak pernah tengok dia makan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mana nak makan kambing, makanlah. Mungkin Nabi makan yang ada berkuah atau bentuk-bentuk yang lain. Jangan asal kambing, ini sunnah. Makan je lah. Lepas tu bila orang tak makan kambing, macam orang tu masuk neraka pula. Tak makan kambing, astaghfirullahalazim. Apa benda dia, tuan-tuan? Makan je pun. Dia dengar orang tu tak makan kambing, astaghfirullahalazim. Istighfar, apa benda? Istighfar. Hal makan je pun. Nabi pun makan ayam juga. Macam kita ni habis majlis kan, saya tak tahulah masjid apa hidangan diberikan, tapi makan biarlah kita jaga. Tuan-tuan, makan ni dia ada kalori. Saya ni bukan orang kesihatan sangat, tapi prihatin dengan melihat pada anak-anak muda sekarang yang makin gemuk-gemuk ni.
Kari pap kalau kita makan sebiji itu 130 kalori. Nasi lemak komplit itu 644 kalori. Telur goreng sebiji itu saja dah 110 kalori. Roti canai kosong sekeping tak ada kuah 200 kalori. Roti telur sekeping campurlah dal sepiring itu 414 kalori. Teh tarik segelas 83 kalori. Kalau sehari kita minum 4 cawan sehari, sama macam makan nasi 1,5 mangkuk. Makan tak ada masalah, janji keluarkan balik. Lelaki dewasa perlu 2,250 kalori sehari. Wanita dewasa perlu 1,800 kalori sehari. Maka kalau dah makan lebih kotak, tak ada masalah, keluarkan balik. Bagaimana caranya? Exercise. Senama itu masjid mesti ada treadmill. Treadmill hilang esok. Kayuh basikal tu lah, gym rakyat tu mesti mau ada. Untuk nak bakar 100 kalori, kita kena buat exercise. Antaranya brisk walking. Brisk walking ni berjalan laju 100 langkah seminit. Berapa lama kita nak berjalan untuk bakar 100 kalori? Kita kena berjalan 30 minit. Kalau kita memilih untuk nak jogging 15 minit boleh bakar 100 kalori. Maknanya sebiji kari pap kita makan kena berlari 15 minit baru hilang tenaga dia. Kita makan lemang sepotong itu 200 kalori. Maknanya tuan-tuan, kalau makan sebatang lemang, tuan-tuan kena berlari dari sini sampai dengkil, baru hilang dia punya kalori dia. Bila tak dibakar atau dikeluar, itu yang perut macam tayar macam tayar. Ingat, kita orang beriman kena berazam kuruskan badan. Minta maaf kalau ada yang badan berisi-berisi, saya buat tak nampak sajalah. Nabi sendiri, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak suka orang badan gemuk-gemuk ni, dia tak suka. Nabi tak suka. Bahkan Nabi sendiri suruh berhati-hati akan kemunculan sekelompok umat pada akhir zaman nanti. Summa yakunu ba'duhum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yunziruna wa la yufun wa yadhharu fihimus simanu, kata Nabi. Nanti akan datang satu kelompok orang sesudah kamu yang mana mereka ini tak dapat dipercayai penyaksiannya. Mereka kalau jadi saksi dia tipu. Kalau dia beri amanah dia akan khianat. Kalau dia bernazar dia tak akan tunaikan nazarin. Sahabat tanya, apa rupa orangnya tu, ya Rasul? Kata Nabi, wa yadhharu fihimus siman. Kebanyakan orang macam tu badannya gemuk-gemuk, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tercabar kita sebagai orang beriman yang sayang Nabi. Kalau hari ni badan kita lebih daripada had yang sepatutnya, jom jadikan Ramadan tarbiyah untuk kita kembali ke berat badan yang ideal. Bukan sebab nak nunjuk dalam sosial media. Ada setengah orang dia suka share, dia berlari berapa pusingan ambil gambar, berapa pace, berapa pusingan, berapa lantak dia lah. Niat dia kita tak tahu. Boleh kayuh basikal ambil gambar. Kayuh basikal tak ada masalah, tak payahlah pakai seluar ketat, geli betul lah menengok. La ilaha illallah. Laki perempuan serupa je. Hilang Fatihah kerana Allah, hilang ayat sekejap. Tunggu kat traffic light, dia duduk tepi ramai-ramai bersusun. Tak payahlah pakai ketat sangat, tak memandang kan, tak nampak pula lampu hijau tu kan, jadi sebersalah kita. Bukan nak menengok sangat. Pakailah yang senonoh. Senonoh. Exercise. Ni puasa, ni kita syukur pada Allah kita nak berjumpa dengan Ramadan. Ini peluang untuk kita dapatkan berat badan yang ideal. Ini arahan agama kita. Ini yang pertama pesanan Yusuf Al-Qaradawi, tarbiyah dari sudut kesihatan kita. Yang kedua kata dia, Ramadan ini dari segi tarbiyahnya adalah dia menjadikan kita ni tajam perasaan terhadap nikmat Allah, dan kita menjadi orang yang lebih bersyukur berbanding sebelumnya. Kita jadi lebih bersyukur. Dia bulan puasa ni memang kita punya tahap kesyukuran tinggi lah, sebab kita lapar. Orang bila lapar ni baru dia menghargai, baru dia tahu nikmat. Kita bulan puasa tuan-tuan, kalau tengah hari panas, pergi ke masjid nak sembahyang zuhur, time ambil wudu,
Air paip tu terkena bibir. Rasa sedap pula air paip lah. Air paip pun sedap. Punyalah syukur. Selama ni air paip buat tak tahu je. Barulah di situ kita nampak halusnya jiwa kita. Alhamdulillah, ya Allah, aku jadi lebih halus lagi jiwa aku sejak puasa ini. Kita rasa bersyukur atas nikmat makan yang selama ni kita tak perasan. Ramai orang yang tak makan lebih teruk pada kita. Rakan-rakan kita, saudara-saudara yang duduk di pedalaman, yang jauh daripada nak order Grab dan sebagainya, mana merasa serupa kita. Kita duduk sini lapar, malas nak keluar, Grab, gedek datang motor. Budak Grab yang ngantor pun dah macam saudara dah, kenal lah, hari-hari ngantor. Yang kita jadi syukur pada Allah. Kemudian kepada pengendurang, pembawa rider-rider Grab ke Lalam Move ke apa, saya nak pesan, kalau tengah hari siang buta ada orang kirim hantar beli burger ke apa ke bawah pukul 2 petang, adik-adik beli, masa hantar tu berilah tazkirah sikit pada dia. Abang, sesungguhnya kita ni umat Islam ni diwajibkan berpuasa, bang. Saya ni sangka baik mungkin untuk kak ke siapa yang tak puasa, tapi kalau abang ni saya minta jauh daripada bersubahat. Buat t-shirt siap-siap tulis tak puasa ke, tulis pada t-shirt ni, cadangan sajalah ya. Ada dia tanya, sebut salah lah ustaz, nak ambil job ke tidak? Dah mana kita tahu yang beli tu mungkin untuk anak dia, mungkin untuk isteri dia yang tak boleh semayang, kita mana tahu. Bukannya dia mengatakan dia tak puasa. Tapi kalau masa dia mengambil tu manggil rumah orang bujang, buka lah t-shirt tu, tak puasa ke? Habis kuat daripada tumbuk muka kita. Sebab itu bila Ramadan ni kalau 30 hari, insya-Allah kita akan jadi tahu syukur kepada nikmat. Baik itu elok kita nak berbuka, sunat duduk depan makanan, dapat pahala. Apa sebab? Dia lagi syukur lagi. Biasa kan kalau pukul 7 kita dah siap hidangan, kita buat hal masing-masing, siram pokok, basuh kereta, pusing taman, pergi membawang rumah jiran, rugilah. Pukul 7 tu dah boleh duduk dah depan meja. Supaya bila kita melihat makanan yang kita prepare, yang mak kita masak apa semua, dia mendatangkan rasa dendam. Sedapnya. Jadi bila kita makan, ya Allah nikmatnya, air sirap Bandung, taruh pula soda macam-macam, marvelous, sur kata orang Penang, sur kata orang Penang. Dia ada nikmat. Jadi nanti nak berbuka duduklah awal sikit, sebelum azan tu duduk 5-10 minit sebelum maghrib. Jangan duduk lepas asar. Lepas asar duduk, angin pula perut tu, melengok laut. Baik tu kata Imam An-Nawawi, memang bagus nasihat daripada Imam Nawawi. Kata dia, orang yang beramal yang mana kerana dia amal tu kerana dia takut kepada Allah, itu tanda orang ini hamba Allah. Orang yang beramal kerana dia merasakan amalan itu adalah perintah Allah, ini orang yang berilmu. Orang yang beramal kerana mengharapkan fadilat, ini amalan orang saudagar. Orang yang beramal kerana nak mendapat ganjaran dan pahala, ini orang makam ihtisab, orang yang mengira tak salah. Orang yang beramal kerana takut azab Allah, ini orang yang takwa. Orang yang beramal seolah-olah kerana dia merasa Allah memandang dia, maka dia dah sampai makam ihsan. Tetapi orang yang beramal kerana syukur nikmat, ini kemuncak amalan, iaitu ikhlas. Ikhlas ni kemuncak ibadah. Tuan-tuan kalau semayang isyak lepas ini kerana niat, kerana Allah, dan niat nak membalas segala nikmat, syukur, ini makam tertinggi sekali. Tuan-tuan bayar zakat, pergi kat lembaga zakat, bayar zakat. Ada orang dia bayar zakat sebab bagi dia kalau tak potong gaji apa semua salah. Ada setengah negeri dia buat enactment wajib potong gaji itu bagi tangan kerajaan. Tapi ada orang dia bayar zakat itu sebab dia rasa ni aku nak tunjukkan syukur kepada Allah. Setahun Allah bagi aku sihat, umur pun okey, alhamdulillah. Dengan umur sekarang kesihatan pun alhamdulillah, makan selera lagi, buang air okey, tidur lena. Orang lain nak tidur makan ubat baru tidur, kita sambil dengar ceramah tidur daripada tadi, tersengut-sengut dengar ceramah. Nikmat.
Jadi cara dia nak membayar segala nikmat yang Allah bagi, dia bayar zakat. Macam kita berpuasa, tarawih apa semua, bukan kerana paksaan, tapi ya Allah, aku buat ni kerana aku nak terima kasih banyak atas nikmat kau bagi aku sihat dan macam-macam. Kawan-kawan aku dah ramai meninggal, ya Allah, WhatsApp group daripada 20 orang dah tinggal 6 orang ya. Itu pun 4 orang keluar masuk hospital, tinggal aku je admin. Itu nikmat. Macam mana nak tunjukkan nikmat itu? Ibadat lah. Jadi orang yang beribadat kerana nikmat, kerana syukur nikmat, inilah mencapai tahap tertinggi ibadah. Dan mari kita, ibadah kita bulan Ramadan ni semuanya berdasarkan kepada syukur nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Yusuf Al-Qaradawi, kesan pentarbiahan Ramadan adalah kita merasa jiwa kita lebih bersih dan lebih ikhlas. Hati kita lebih ikhlas. Dia memang puasa ni Allah Ta'ala telah custom made lah untuk kita ini. Dia amalan yang paling ikhlas setakat ini. Tuan-tuan, tak ada amalan yang boleh challenge puasa. Puasa ni paling ikhlas. Semayang, haji, zakat, payah nak dapat ikhlas. Sedekah lagi payah nak dapat ikhlas. Puasa paling ikhlas. Apa sebab? Kerana puasa dia tak ada ukuran. Orang tak tahu pun kita puasa. Bayangkanlah, punyalah ikhlas sampai orang tak tahu kita puasa. Nanti kalau puasa bulan Syawal, selalu kita terkena kan, kawan-kawan di pejabat, kita mana tahu dia puasa tak puasa. Puasa 6, kita pun ajak minum air. Mau minum air, mengeteh, jom mengeteh. Kawan puasa, minta maaf banyak, ganggu orang puasa. Kita tak tahu pun dia puasa. Apa sebab? Puasa adalah ibadah yang penuh keikhlasan. Dia payah nak diukur, payah nak diberi markah prestasi, payah. Sebab tak tahu. Macam semayang, kita boleh ukur, boleh bagi markah prestasi. Wah Ustaz, Mamat tu semayang khusyuk Ustaz. Cuba Ustaz tengok. Macam mana ente boleh tahu dia khusyuk? Muka dia berkerut-kerut Ustaz. Mana macam bersungguh sangat. Alhamdulillah. Allah. Wah, khusyuk ah. Pada ukuran kita, yang tahu hanya Allah. Tapi itu khusyuk Ustaz. Ustaz tengok yang belakang tiang, tak khusyuk Ustaz. Asal dia mana lampu cendelia. Tengok. Macam semayang masjid kita ni mana ngelengok lampu kena. Nasib baik lampu cendelia tuan-tuan ni tak ada warna-warni. Saya pernah pergi ceramah masjid, lampu cendelia dia boleh tukar color. Dia berpusing. Kejap merah, kejap biru, kejap warna pink. Bayangkanlah, jemaah semayang lupa rakaat. Semayang sunat tahiyat, berapa 3 rakaat dia semayang. Ada orang mengadu, Ustaz, kami kadang semayang tak ingat aku semayang fardu ke semayang sunat. Ada sama, dia galik tengok lampu. Jadi kadang Ustaz, orang tu tengok dia tak khusyuk Ustaz, dalam tangan paras pusat bawah begitu ya, mata melilau begini-gini. Artinya orang boleh ukur semayang orang. Yang tahu hanya Allah. Haji orang boleh ukur. Ustaz ni haji mabrur tak, Pak Haji ni Ustaz balik ni haji mabrur ni. Kenapa pula? Oh dia semangat betul Ustaz. Bagus dia. Tawaf apa semua ikut disiplin. Time dia melontar Ustaz, semangat dia melontar jamrah. Bismillah, Allahu Akbar. Macam ada setan betul dalam tu. Pada simboliknya. Dia baling tu macam ada setan betul. Allah, ya baling. Dia baling batu habis 7. Ambil selipar pula balik. Allah Akbar. Dia kata ini memang mabrur lah Pak Haji. Artinya ada ukuran. Ustaz ni haji mabrur, tak dapat lah mabrur ni. Tak ada lah. Apa sahaja mulut dia mengata ketabung haji siang malam. Bah lambat lah makan tak sedap lah itu ini. Kita ukur dia tak haji. Artinya orang boleh nilai. Zakat orang boleh nilai. Oh ini ikhlas, bagus lah dia Ustaz. Asal pula dia bagi zakat RM7 je, bagi 50, keep the change. Bagus kan Ustaz. Datang, oh ini berkira betul Ustaz ni. Dia bayar zakat, dia tunggu belen 20 sen boleh tunggu juga. Artinya amil lebih kurang membawang juga.
puas mencari siling dalam beg. Mana nak mencari? Keep the change lah. Artinya ibadah yang lain ada ukuran. Puasa apa ukuran? Mana kita tahu? Sebab puasa ni adalah ibadah yang tak melakukan apa-apa. Kita pun tak tahu dia puasa. Takkan kita nak ukur puasa orang, oh, Ustaz puasa orang tu hebat. Pasal 3 minit sekali beludah. Puh, dia takut tertelan kan, dia belum manis-manis. Puh, meludah kerja. Tak, dia tak ada ukuran. Sebab itu ikhlas ini benda payah. Tapi Allah didik kita di dalam bulan Ramadan, dalam tarbiyah madrasah Ramadan ini, aku ajar engkau macam mana nak jadi orang ikhlas. Dan ikhlas ni memang benda payah. Kata As-Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqad ru'yatil ikhlas. Ikhlas ini adalah orang yang hilang perasaan memandang dia tu ikhlas. Siapa merasa dia ikhlas, dia tidak ikhlas. Fa imman syahad min al-ikhlasihi fil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Siapa yang merasakan dia sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu memerlukan kepada keikhlasan yang lain. Yang boleh rujuk kitab Tazkiyatun Nufus. Kan kita bila sedekah kadang-kadang kita rasa ikhlas. Masya Allah, ikhlas betul ni. Ada. Kalau kita rasa ikhlas, kita tak ikhlas. Ikhlas ini adalah dia tak rasa apa-apa. Macam mana nak contoh Ustaz? Ni contoh mudah. Ni minta maaf, contoh ni terpaksa dibawa sebab lebih mudah nak faham. Perbuatan kita yang paling ikhlas sekali adalah ketika membuang air. Masa buang air itu paling ikhlas. Tuan-tuan duduk termenung, buang hajat kita. Pernahkah kita terfikir ke mana perginya yang kita buang? Kita tak peduli pun. Lantak engkau lah nak berjalan ke mana-mana ke, mana ke bawah, aku pun tak peduli. Kita tak tahu dia ke mana, dan kita pun tak nak ambil tahu, dan kita pun tak berkira-kira sangat lah, lantak ke lah, keluar ke apa ke, dan tak ada sedih pun. Tak adalah rasa galak, Allah galak, semalam makan banyak, hari ni buang rugi. Tak ada. Lantak. Yang lantak itu ikhlas. Jadi kalau tuan-tuan boleh sedekah tanpa peduli boleh nak buat apa dengan duit itu, itu makam ikhlas itu. Sebab itu penganjur tadi dia dah announce lah ni untuk program lah. Jadi dah kurang lah sikit tu. Kalau lagi bagus dia tak beritahu untuk apa. Itu paling ikhlas sekali. Kita bagi tu memang macam sain cek kosong je lah, tak tahu apa. Sebab itu kalau kita rujuk dalam Quran, ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan dalam Qul huwallahu ahad cari perkataan ikhlas, tak ada. Biasanya Quran nama surah dengan ayat mesti ada kaitan. Watini wazaitun, watini waz, surah At-Tin. Al-Baqarah ke apa, Ali Imran, dia mesti ada ayatnya. Tapi surah Al-Ikhlas, di dalam surah Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Itulah gambaran keikhlasan. Sebab itulah untuk level orang yang berpuasa ini, kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, level orang puasa ni dia ada 3. Level yang orang awam, orang khusus, khususil khusus. 3 level. Kita selama ni mungkin level awam. Orang awam ni kata Ibn Qudamah, saumul umum fahuwa kafu batni wal farji an qada'i syahwah. Dia yang dia jaga sepanjang Ramadan perut dengan kemaluan saja. Artinya dia tak makan, tak minum, dan dia tak mengusik isterinya waktu siang hari. Itu saja. Tapi mulut dia, Masya Allah, luar biasa sekali. Masih lagi menipu, mencarut, masih keluar. Sumpah seranah, masih keluar lagi. Atas sikit saumul khusus. Saumul khusus ni fahuwa kafun nazar wal lisan wal yad wal rijli was sama wal basar wasairil jawari anil asam. Dia dah mula bukan sekadar menjaga perut dan kemaluan, tapi menjaga seluruh panca indera. Mata dia tak tengok dah benda tak senonoh, telinga dia tak mendengar dah benda tak senonoh. Dia semua panca indera, bukan perut, mulut saja dah. Dia kontrol semua. Tetapi ada satu makam lagi, kedudukan yang paling tinggi, saumul khususil khusus.
yaitu saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkari wa mubaidati anillah wa kaffu amma siwah. Dia mula berpuasa hati. Hatinya dipuasakan daripada cita-cita remeh. Dia dah tak mengingat benda lain melainkan Allah. Puasanya itu, bahasa mudahnya kalau tuan-tuan nak sampai level puasa yang tertinggi ni, dia dah tak masuk agenda memikirkan nak berbuka makan apa. Dah tak ada lagi dah. Macam kita yang puasa awam ini, ada cita-cita berbuka nak makan apa, dah beritahu isteri dah, aku teringat lah nak makan sekian-sekian. Artinya ada hajat lagi. Orang dah makam tinggi, dia dah tak kisah apa ada ya. Isteri dia masak apa boleh makan, buat apa pun okey, dia makan je. Dia dah tak jadi agenda kehidupan dia. Mungkin sekali-sekala orang ajak berbuka di luar, dia join lah, ikan bakar apa okey, tapi dia bukan agenda dia lah. Tuan-tuan kalau tahun-tahun lepas dah ada tahap itu, dah tinggi dah makam tu, tasawuf dah tu, dah tinggi dah tu. Payah orang awam nak dapat makam tu. Kita biasa berangan-angan lah, boba lah, air itulah, ini makan sushi. Orang dah makam first class ini, dia dah tak kisah sangat makan apa. Ibadah dia kerana dia, kerana Allah. Tapi kalau di hidang kambing, jalan, tak ada masalah. Nama dia tu tak ada cita-cita. Dia pergi bazar Ramadan, pergi kosong, balik kosong. Dia tak tahu beli bela. Aku tak tahu nak beli apa. Dia tak ada. Dia jiwa dia, makan ni bukan agenda lagi lah. Dia dah rasa yang penting hubungan dengan Allah, dapat minum air segelas, kurma sikit, kuih sepotong, jadilah. Lepas tarawih kan bawalah cai-cai roti sikit, itu je. Dia dah bukan agenda dia. Macam adik-adik yang puasa umum ni, jenis beratur pukul 12 tu lah, beratur panjang, tak apalah, naik tahap, naik dah berumur esok naik tahap lagi. Baik, itu orang yang dah tahap ikhlas ini, mereka beramal bukan kerana result. Dia beramal kerana dia enjoy dengan proses. Dia enjoy the process, not the result. Orang kalau dah minat sesuatu, dia dah tak kisah sangat result. Bagi dia enjoy tengok moment itu, feeling, vibration, vibes itu yang dia nak. Macam kita yang minat bola lah. Orang yang betul-betul peminat tegar bola, takkan nak tengok result. Kita nak tengok permainan, dan kita enjoy dengan permainan itu. Baik, itu jangan marah orang sanggup pergi stadium, conteng muka cat 3 hari baru hilang tu, kikis saja, lukis bendera sini, beratur daripada pukul 12. Sebab dia rasa bila duduk dalam stadium, menjerit gol, enjoy the process. Kemenangan tu dia tak, tapi dia lebih enjoy proses itu. Kadang-kadang kalah menang pun tak kisah, enjoy. Samalah macam contoh kita Masjid Al-Falah Jenjarum misalnya. Katalah tahun ni tuan-tuan ada rezeki lebih yang berhormat sponsor ke apa, kita buat pertandingan bola lawan Real Madrid. Panggil Real Madrid lawan di tempat kita, main kat Padang, kat kampung kita. Katalah tuan-tuan terpilih kesebelasan utama, sonok dah, sonok. Satu penghormatan lawan dengan Real Madrid. Dalam perlawanan tu pula kita ialah lawan Real Madrid, kalah 16-0. 16-0 kalah. Tapi adakah kita sedih? Tak. Sebab kita bermain itu dah satu penghormatan untuk kita. Apatah lagi mungkin ada kita yang berjaya gelecek Karim Benzema, berjaya ayamkan Sergio Ramos, berjaya tewaskan Keylor Navas, tendang pup kena tiang, keeper dah 50-50, kita berjaya ayamkan dia, tapi sayang kita tendang tu kena tiang pula lah. Kalau tidak 16-1. Tapi walaupun kita kalah 16-0, kenangan tu manis untuk kita. Dan kita pula akan cerita ke anak cucu pula, atuk dulu kau jangan main-main, aku pernah ayamkan Karim Benzema kau main-main, tapi bola kena tiang pula dah. Padahal tak gol pun, dia punya megah. Sebab not the result, enjoy the process. Ini orang ikhlas, dia enjoy dengan Ramadan. Kita boleh dapat makam itu insya-Allah dengan pentarbiahan yang sesuai. Sebab itu kata orang putih,
Success is a journey, not a destination. Kejayaan ni adalah sebuah perjalanan panjang. Dia bukannya sampai ke destinasi. The doing is often more important than the outcome. Kita buat proses, bangun pagi, sahur, pergi masjid, semayang. Proses itu yang menyeronokkan kita. Dan saya percaya kita sebenarnya rindu benda itu. Bagi orang yang beriman lah. Kalau tak beriman, aduh, puasa pula dah. Bagi orang yang enjoy, Allah, momen itu kita rindukan. Dia ada satu kemanisan. Macam kita pergi ke Mekah lah. Mekah ni tuan-tuan, orang ramai, semayang kadang sebelah burung pati sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang burung. Tak dapat masuk ke dalam tu, dekat luar nak semayang. Orang ramai kena tolak, marah dek cleaner lagi, polis harap marah, haji Allah, haji, haji Allah, haji. Tapi manis bagi kita, indah. Tanya nak pergi lagi tak? Tak serik. Walaupun kita guru silat, aku rasa nak terajang je polis ni, tapi tak, kita akan pergi lagi. Sebab kita ada kemanisan iman. Itu bahasa hadisnya, kemanisan iman. Ini cerita ikhlas ni panjang pula kalau kita nak cerita hal ikhlas ni, tapi lain tahun lah. Sebab ada masa orang dia ada mengatakan kita ibadat ni kena ikhlas, tak boleh tunjuk-tunjuk langsung ke orang. Ini ada juga kita kena perbaiki. Kadang-kadang kita tengok ada orang dia sedekah, tolong orang susah, masuk dalam sosial media, kita fitnah, kita kata macam-macam, oh ini tak ada ikhlas, tunjuk depan orang. Jangan begitu. Ikhlas tak ikhlas bukan kerja kita untuk menilai. Ikhlas ni Allah yang menilai. We do the best, God do the rest. Orang nak nilai itu orang punya pasal. Nak ikut mulut orang, tak ada apa boleh buat lalu ni. Kan cerita Luqmanul Hakim menganak naik kedai, mana selesai masalah. Naik salah, turun salah, heret salah, pikul kedai pun salah. Apa yang kalau nak ikut mulut orang ni? Sebab itu dalam kitab Qawaidul Ahkam ada dinukil oleh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Ikhlas. Ada satu nasihat yang pernah diberikan oleh Sultanul Ulama Imam Izzuddin Abdul Salam. Dia mengatakan bahawa ibadat kita ni ada 3 kepada Allah. Pertama, ada amal ibadat yang disyariatkan untuk ditunjuk, tak boleh sorok. Ada. Ini tak boleh sorok. Apakah contoh ibadah yang tak boleh tidak, suka atau tidak, kena tunjuk? Antaranya azan. Nak sorok macam mana azan? Orang mesti dengar suara kita. Panggil Bilal, tolong azan. Saya takut riak lah. La ilaha illallah. Kalau kau takut, bila orang nak tahu waktu semayang? Oh iya ke? Kalau riak macam mana? Riak pun riak lah, panggil azan. Bukan masalah kita. Memang kena disum'ahkan, didengarkan. Apa lagi yang kena tak boleh tidak, kena tunjuk? Khutbah. Nak sorok macam mana khutbah? Kita duduk, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bilal lah tengok tu. Ya, habis tu solat taslima. Semua nunggu, tak naik-naik. Khatib ni mana naik, tak naik lagi ni. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk belakang tangga. Tak nak tunjuk muka. Hoi, khatib, naiklah. Saya takut tak ikhlas. Dah naik je lah. Kan riak pula dengan pakai jubah serban. Peduli apa? Memang kerja dia kena tunjuk. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Orang nak kata tak ikhlas, itu kau orang punya pasal lah. Memang ibadat tu kena ditunjukkan. Apalagi yang mesti tak boleh tidak kena ditunjukkan. Mengantar jenazah, nak sorok apa? Mengantar jenazah ke kubur, mengurus jenazah, macam mana nak disorokkan? Jadi jangan kita ingat semua ibadah tu tak boleh tunjuk ke orang. Dah ada yang disuruh tunjuk. Tak mungkin disembunyikan. Ikhlas tak ikhlas bukan kerja kita mengukur. Yang kedua, kata Izzuddin Abdul Salam, ada amal ibadah yang kita amalkan secara tersembunyi lebih afdal daripada ditunjukkan. Ada. Contohnya berzikir dalam solat, ketika rukuk, ketika sujud. Afdal disorokkan suara daripada dinyaringkan. Kan ada jemaah jenis kalau dia rukuk la ilaha illallah, kuatnya lah berzikir subhanallah subhanallah subhanallah. Aduh, masa dia sujud subhanallah, membaca tahiyat ketika sembahyang patut sorok kan. Ini at-tahiyatul barakatuh
salam. Dia ni makmum ke imam dia ni? Baca Fatihah ngalah ke imam. Alhamdulillah. Aduh, ada itu afdal disorokkan, jangan ditunjukkan. Dan yang ketiga, kata Izzuddin Abdul Salam, ada amal yang terkadang baik disembunyikan dan terkadang elok dinampakkan. Dia boleh pilih. Apakah dia? Bersedekah. Bersedekah ada masa elok disembunyikan, ada masa elok ditunjukkan. Masa bila elok ditunjukkan? Khususnya nak meyakinkan kepada para penderma. Dan contoh, kita dapat dana sumbangan Tan Sri itu, Datuk Sri ni macam-macam. Kita onkan live, kita tunjuk, kita beri. Baru orang confident. Oh, duit aku dia salur. Okey, aku percaya ustaz ni, aku bagi lagi. Jadi kita tak tahu niat orang. Yang penting sangka baik. Yalah, oh ini nak nunjuk-nunjuk. Astaghfirullahalazim. Kena ada tasawuf sikit lah tuan-tuan. Hidup kita kena ada tasawuf sikit. Hati jangan busuk sangat. Apalagi amalan yang ada masa boleh disorok, boleh ditunjuk. Berceramah, berdakwah. Ada masa boleh secara depan, ada masa boleh disorokkan. Lepas itu bila orang marah isu, oh tak dapat kebenaran ceramah, lah tak boleh tunjuk ceramah, sorok. Macam mana ceramah sorok? Buat YouTube, buat live Facebook di rumah, pasang green screen, tak ada masalah. Semuanya boleh asalkan kita berkehendak. Marilah kita menjaga keikhlasan. Ikhlas hati, jujur pekerti. Ikhlas menurut alur patutnya. Ikhlas mengikut undang adatnya. Menjadi manusia hati nak kena lurus. Iman teguh hati pun halus. Memikul beban hati pun tulus. Mengingat rakyat tidak akan putus. Itu ikhlas. Yang terakhir ni, yang akhir lah, dia ada banyak, ada 600 pesanan dia. Saya terang sampai 4 sajalah ya. Banyak sangat ni pesanan Yusuf Qaradawi ni. Yang terakhir, tarbiyah Ramadan ini dia boleh mengendurkan gelora nafsu dan menjadikan kita lebih gairah beribadah seterusnya. Jadi nanti habis bulan Ramadan, kita kena ada gairah pula nak beribadah di bulan Syawal. Siapa yang habis Ramadan, dia pun terus laung merdeka. Subuh Syawal tak pergi ke masjid lah. Elok semayang pukul 7.30 pagi, semayang subuh 1 Syawal. Itu tak senonoh lah. Kalau sekolah fail. Ini antara yang kecundang dalam madrasah Ramadan. Orang yang sukses dalam madrasah Ramadan, habis saja Ramadan, Syawal pertama itu kekal datang ke masjid, semayang subuh berjemaah. Kalau hari pertama semayang subuh pukul 8, Zuhur ngasar qada tak ada, make up tebal, nak cuci rugi katanya. Qada semayang. Maghrib tak ke mana-mana, maghrib 8 suku. 8 suku baru maghrib. Insya' tak semayang, tidak, dah penat, kenyang, buat jamuan sate macam-macam, akhirnya tak semayang. Kalau ini pesennya, gagallah tarbiyah. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa orang yang berjaya meneruskan kesinambungan ibadah bulan Ramadan ke bulan Syawal dan seterusnya, ini lulus tarbiyah. Man min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan pertama diterima ialah apabila ia memberanakkan kebaikan yang lain. Contoh, kita puasa 30 hari Ramadan, masuk Syawal kita gembira sehari, hari kedua kita puasa 6. Itu tanda ada kesinambungan. Sebab itu orang yang berjaya puasa 6 bulan Syawal, ini kita ucap tahniah. Sebab ini tanda ibadah Ramadan lulus. Orang yang malas puasa 6, ini bukan wajib, tidak, tapi kita ukur diri kita lah. Kalau puasa 6 tak mampu buat, itu tanda puasa Ramadan baru ni markahnya cukup makan saja. Sama macam orang balik Mekah. Macam mana kita nak tahu kita baru umrah baru-baru ni Allah terima umrah kita? Apa tanda kita balik haji, Allah terima haji kita? Tandanya mudah saja. Adakah berkesinambungan balik Mekah dengan sekarang? Kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, tak ada lah. Artinya dia tidak berkesinambungan. Gagal lah madrasah itu. Madrasah umrah dia gagal.
Ramadan pun sama. Kalau lepas Ramadan sambung pula puasa 6. Oh, ini lulus, cemerlang. Sambung pula masjid tak tinggal. Ini lulus, cemerlang. Takkanlah bulan puasa Allah dah latih tiap-tiap malam semayang tarawih kau datang, tapi bila bulan lain yang fardu kau tak datang. Kan pelik lamanya tu. Masa bulan Ramadan yang sunat jaga bagi nak gerak, datang parking tak ada, parking jauh pun tak apa. Tapi bila bulan Syawal dan seterusnya semayang fardu di rumah, tak kenalah. Dia menunjukkan markah tak berapa cantik. Ayolah tuan-tuan muslimin muslimat, kita berdoa kepada Allah, moga Allah menjadikan kita adalah lulusan terbaik madrasah Ramadan nanti, insya-Allah. Banyak nak diceritakan tapi masa tak begitu mengizinkan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini bersempena dengan istiqbal Ramadan kita. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah mengizinkan kita, memanjangkan umur kita, beri rezeki kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu lan minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan, hantarkanlah bulan Ramadan kepada kami, terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma qad adallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jiddi wal ijtihad wan nashat wa a'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Kurniakanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan semayang malam di bulan Ramadan. Rezekikanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat dalam beribadat, dan kami berlindung padamu dari sebarang gangguan, ujian dan fitnah yang ada pada bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.